Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita pada hari ini 2 hari bulan 11 2021, iaitu kitab Hikayat Fiqhiyah. Hikayat fiqh, Al-Hikayatus Sabi'atu wat Tis'un. Hikayat yang ke-97. Kita sudah masuk hikayat yang ke-97, iaitu kisah matinya seorang wanita yang berkhidmat membersihkan sampah-sampah di Masjid Nabi. Maka daripada kisah makcik ini, sahabiyah ini radhiyallahu anha, kita keluar beberapa hukum, khasnya hukum solat jenazah di atas kubur. Ingat baik-baik, Nabi kita larang solat ke arah kubur. Kubur depan, kita solat sini, tak boleh. Tapi kalau kita solat jenazah di atas kubur, itu hukum yang kita akan bincangkan dalam siri ini, insya-Allah. Kisah ini diriwayat oleh seorang sahabat Nabi, an Yazid bin Thabit. Yazid bin Thabit. Yazid bin Thabit ini adik-beradik kepada Zaid bin Thabit. Sebab itulah kata Tuan Syekh dalam kitab Fiqhus Sunnah ada berlaku silap teknikal, dia tulis Zaid bin Thabit. Yang sahihnya, sebagian dalam kitab-kitab hadis Musnad Imam Ahmad dan Al-Baihaqi mengatakan nama dia Yazid bin Thabit, adik-beradik pada Zaid radhiyallahu anhu. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan di Madinah. Falamma waradnal Baqi', berjalan sampai ke Baqi'. Baqi' ni masyhur zaman dulu, kubur orang Madinah, dikebumikan di Baqi'. Sekarang ni pun Baqi' masih lagi digunakan, makin luas lah. Tuan-tuan yang pergi Madinah tu nampak kan. Baqi' ni makna apa? Al-Baqi' itu maknanya al-makan al-muttasi', suatu padang yang luas, terdapat pokok-pokok di situ. Pokok-pokok. Lepas tu dia panggil Baqi' al-Gharqad. Jadi ada pokok yang berduri. Asalnya lah, macam kita ni lah, sungai durian. Sekarang ni sungai ya ada, durian sudah tidak ada. Boleh jadi zaman orang tok nenek kita buat nama durian dulu, boleh jadi banyak pokok durian di tepi sungai ni. Wallahu alam, saya tak sempat. Yang anda sempat di kampung ni, sungai durian ni tak banyak pokok durian. Ada durian ada waktu orang mari jual. Baik, jadi nama dia Baqi'. Jadi bila sampai di perkuburan Baqi', iza huwa biqabrin jadidin. Tiba-tiba Nabi SAW tengok sebuah kubur yang baru dikebumikan. Ada orang baru tanam sini. Fasa'ala anhu. Tengok, prihatinnya Nabi. Dia tahu ni kubur baru ni, siapa? Nabi SAW bertanya, kubur siapa ini? Faqila fulanah. Makcik itu ya Rasulullah. Jadi, siapa dia makcik? Dalam riwayat lain kata, imra'atun sauda kanat taqumul masjid. Seorang perempuan wanita yang berkulit hitam. Kerja dianya pungut sampah di masjid, dia yang bersihkan. Dikenali dengan nama Ummu Mihjan. Mim ha jinun. Mihjan. Ummu Mihjan. Bila orang sebut nama dia, fa'arafaha. Oh, Nabi pun kenal dia. Fa'arafaha. Nabi tahu. Oh. Bila Nabi tahu dia mati, tidak dimaklumkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menegur sahabat. Ala azantumuni biha,
Kenapa kamu tak maklumkan kepada saya tentang kematian dia ni? Kenapa tidak dimaklumkan? Marah tu. Qalu ya Rasulullah. Jadi sahabat pun jawab, ya Rasulullah, kunta qailan shaiman. Waktu dia mati tu tengah hari, Nabi sedang rehat. Nabi pula berpuasa pada hari tu. Fakarihna an nu'zinaka. Jadi kami tak suka pergi nak maklumkan Nabi, mengganggu Nabi sedang berehat. Ingat ke sahabat ni boleh Nabi terima dia punya alasan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, la taf'alu. Nabi kata, la ta'udu li misli zalik. Jangan ulangi lagi peristiwa seperti ini. La yamutanna fikum mayyitun ma kuntu bayna azhurikum illa azantumuni bih. Nabi bagi arahan lah. Boleh jadi sahabat berani buat tindakan tadi sebelum ada arahan daripada Nabi. Selepas pada ni sah, tak ada orang berani ke bumi jenazah kecuali dengan izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? La yamutanna fikum mayyit. Tidak berlaku mana-mana kematian orang mati di kalangan kamu. Ma kuntu baina azhurikum. Selama aku ada di sini di Madinah, mana bukan Nabi pergi musafir jauh, mengembara, pergi berperang, aku ada sini. Illa azantumuni bih. Kamu mesti maklumkan kepada aku. Bagi tahu. Jangan buat macam ni. Kenapa? Dengar baik. Fa inna salati alaihi lahu rahmatun. Solat aku solat atas jenazah ini bagi dia satu rahmat besar, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan main. Jangan kata main-main. Dalam riwayat lain kata apa? Nurun lahum fi quburihim. Nabi kata, aku solat atas kubur ini, Allah Ta'ala akan bagi cahaya ke dalam kubur mereka. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan imam kampung. Maka Nabi tegur para sahabat yang tidak beritahu. Jadi selepas ini saya yakin sahabat tak akan berani ke bumi jenazah kecuali dimaklumkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Kata Yazid, qala thumma atal qabra fa saffana khalfah. Kami pun pergilah dekat kubur jenazah tadi. Buat saf berdiri bukan betul-betul atas kubur lah, tepi kubur tu orang tak duduk atas kubur. Wa kabbara alaihi ay alal qabri arba'an. Nabi kita takbir waktu salat jenazah di atas kubur itu 4 kali takbir. Hadal hadis rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi wa sanaduhu jayyid. Mana sanad dia baik. Jadi selesailah cerita kita ringkasnya. Ceritanya betapa lebihnya makcik ini, saya panggil makcik lah dengan izin sahabat Nabi ni, untuk bahasa dialog. Lebihnya makcik sahabat ini radhiyallahu anha bukan kerana dia hitam, bukan kerana dia perempuan tua, kanat taqumul masjid, kerana dia berkhidmat jaga masjid. Makcik-makcik saya ni ramai kat pondok-pondok kita ni, warga mah kita ramai 200 orang lebih sepatutnya. Berebutlah pakat jaga masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, bila aku pergi solat ke atas kuburnya bercahaya. Sekarang Nabi dah wafat. Tapi kita masih lagi mengharapkan Allah Taala cahayakan kubur mana-mana orang yang telah mencahayakan rumah Allah dengan kebersihannya, dengan keceriaannya. Mudah-mudahan kita ceria dalam kubur. Makcik-makcik yang nak ceria dalam kubur, saya kata insya-Allah jadilah penjaga masjid, jadilah orang yang bersihkan masjid. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang besar. Baik. Balik semula kepada hadis. Dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Jawazus salati ala qabri man mata. Harus kita solat di atas kubur orang yang sudah mati, sama ada sawaun akana sulliya alaihi qabla dafnihi am lam yusalla. Tak kiralah mayat itu telah disolat oleh orang sebelum tanam ataupun selepas tak solat lagi. Kalau tak solat wajiblah kita kena solat, tapi kalau dah solat pun kita dibenarkan untuk mengulangi solat di atas kuburnya.
Solat ke arah kubur biasa tak boleh, tapi solat di atas kubur untuk solat orang mati dibenarkan. Kita kata alhamdulillah. Macam kita hari ni, kes berlaku di zaman Covid ni, nak pergi solat jenazah tak boleh berkumpul. Contohnya zaman PKP ni. Lepas habis PKP boleh je kita pergi. Kita balik kampung, kata mana kubur makcik saya, pakcik saya meninggal, boleh. Orang kata ni, boleh kita solat atas kubur. Cuma ada tempoh dia, nanti kita bincang nanti. Berapa lama tempoh. Baik, seperti biasa, kita akan bincangkan 10 perkara. Yang pertama, sahib al-qissah. Tuan kepada hikayat yang menceritakan cerita ni. Siapa dia? Yazid bin Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia telah meriwayatkan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di pengarang kitab sejarah nama Khalifah, dia kata syahida Badran. Dia kata syahida Badran. Dan dia telah dilontar dengan pemanah pada hari peperangan Yamamah. Famata fit tariq, waktu nak balik ke Madinah, mati syahid di sana. Dia lebih besar daripada Zaid bin Thabit. Zaid tu adik dia. Ini abang. Yazid ni abang. Dua-dua tu seorang habat. Zaid bin Thabit ni masyhur lah. Al-alim, al-qari, al-katib, katibul wahyi, faradi, pakar dalam bidang faraid. Adik dia, abang dia, Yazid bin Thabit, masyhur jugalah dengan kisah ini. Alhamdulillah, dua-duanya sahabat. Kata Ibnu Sa'ad dan Al-Baghawi kata, dan lain ulama sirah kata, lam yashhad badra. Dia tak sempat dengan Badar. Wallahu alam. Dan dia, riwayat dia telah diriwayat oleh adik dia sendiri, Zaid bin Thabit. Ada juga ulama katakan lam yasma' minhu. Wallahu alam. Yang pentingnya kita nak Zaid bin Thabit ni seorang juga yang hebat, sahabat yang meriwayatkan kisah solat jenazah di atas kubur. Yang kedua, saya nak memperkenalkan kubur Baqi al-Gharqad. Di manakah kubur Baqi ini? Tuan-tuan tengok dalam bukunya. Yang ada kitab ni, Madinah Munawwarah, alhamdulillah, ana telah buat satu bab khas, bab perkuburan di Madinah, iaitu kubur Baqi. Muka surat 125. Bab 5, perkuburan Baqi. Kita ada lokasi dia, ada cerita kelebihan dia, siapa yang ada di sana di kalangan sahabat yang dikenali. Tuan-tuan cari kitab ni, alhamdulillah ada maklumat. Saya tulis dulu pun kerana ni lah, kerana nak bagi maklumat kepada orang yang pergi ke Madinah, biar dia tahu apa cerita, apa hikayat dan apa pengalaman-pengalaman yang boleh kita kutip waktu berada di Madinah. Alhamdulillah. Jadi salah satu daripada tempat ini nama dia Baqi. Al-Baqi ni maknanya tanah lapang yang banyak pokok. Nama dia Gharqad. Gharqad tu maknanya tanah lapang yang pokok berduri je. Gharqad tu mana berduri. Sebab tu orang panggil Baqi Al-Gharqad. Baqi Al-Gharqad. Makna tanah yang banyak pokok duri. Gitu asal nama dia. Walaupun sekarang ni tak ada pokok pun, dah nama jadi nama lah. Macam saya sebut tadi, nama Sungai Durian ni tak boleh lari dah cerita ni. Nak tukar sungai lain tak jadi dah. Allahu Akbar. Baiklah. Baqi ni banyak dikenali dengan banyak. Urifa fi man aidan Baqi Az-Zubair, Baqi Al-Khail, Baqi Khabjabah. Macam-macam nama, wallahu alam, tuan-tuan carilah. Yang pentingnya yang kita nanya Baqi Al-Gharqad ini sebab ini perkuburan orang Madinah. Dikatakan, ada ulama mengatakan bahawa lebih kurang 10,000 sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang dikebumikan di perkuburan Baqi. Tapi yang dikenalinya beberapa nama ya, beberapa tempat je. Makam anak Nabi, Fatimah, Abbas, anak dia Al-Hasan. Kemudian makam Ummahatil Mukminin 9 orang ada. Anak-anak Nabi yang lain, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, ada setempat. Kemudian anak Nabi Ibrahim ada. Dan sahabat yang ketiga, Khalifah Osman, ada di sana. Jadi adalah nama-nama sahabat-sahabat yang dikenali itu ditanda. Sampai sekarang ini pun ada tanda.
Cuma ada orang tak puas hati, dia kata, kenapa kerajaan runtuhkan bangunan-bangunan yang besar-besar atas kubur? Kita kata bukan salah kerajaan. Kerajaan mengikut arahan. Siapa arah? Nabi SAW telah memberi arahan. Nabi kata jangan ada binaan di atas kubur. La tabnu, la tusalli alal kubur. Jangan kamu salat ke arah kubur dan jangan ada binaan di atas kubur. Ini dia orang tu ikut arahan Nabi. Cantik kan tuan-tuan kita pergi di Baqi' sekarang ni. Kosong je, ingat nampak kematian tu, nampak ingat. Tapi kalau pergi sini, kubur sana, kubur sini, berlilak sini, lapu hilak sini, bukan nak ingat kemati, pergi pakat duk gosok pula ke kubur-kubur yang ada tu. Nah. Ini semua hikmah para jemaah sekalian. Baik. Cerita Madinah ni tuan-tuan boleh dapatkan dalam buku saya ni. Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah, dan jangan lupa kembar dia Makkah Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Alhamdulillah. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga, siapakah al-mar'ah allati taqumul masjid? Makcik ni siapa? Fulanah tadi. Ada ulama kata nama dia Kharqa. Gelaran dia Ummu Mihjan. Kerja dianya apa dia? Membersih masjid. Karena taqumul masjid. Itu sifat dia. Orang kena makcik hitam, kerja dia sapu masjid. Alhamdulillah. Mulia kerja dia, masya-Allah. Nabi kita pergi cari kubur dia, Nabi solat atas dia. Maknanya kesimpulan yang kita boleh buatnya, makcik ni orang biasa, laisa laha tarjamatun wafiyah, tidak ada kitab yang tulis tentang sejarah hidup dia. Yang katanya, yang masyhur dia ni seorang perempuan sauda taqumul masjid. Bas. Bagi saya mulia dah sifat dia tu. Sifat dianya seorang perempuan yang kerja dia bersih masjid. Dia mati, Nabi tak pergi cari solat di atas kubur dia, kerana bahkan Nabi tegur sahabat-sahabat yang tidak memaklumkan kematian makcik ni. Mulia. Masya Allah, orang yang mulia. Kata orang tidak dikenali di bumi, tapi dikenali masyhur di langit. Itu istilah orang sekarang. Biarlah kita orang tak kenal di bumi pun, tapi dikenali di langit. Yang kita ni kita tahu, di bumi pun orang tak kenal, langit pun wallahu alam. Jadi apa yang kita dapat? Ini kita kena usaha lah, biar orang kenal belaka. Baik. Yang keempat, ketika dia mati, hadhil mar'ah al-miskina al-majhulah. Jadi orang pun macam biasalah, dia mati kak. Mari pengurus jenazah mari mandikan dia, kafankan dia, dan dia orang solatlah kat situ. Kemudian dia bawa ke Baqi' lah. Wa dafanuha duna i'lamir rasul. Mereka kebumikan jenazah tanpa memaklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak maklum? Sebab Nabi sedang tidur. Waktu zahirah, waktu setengah hari ni waktu orang rehat. Ada yang mengatakan Nabi puasa pula gitu. Tapi ada lagi riwayat lain yang tidak begitu menyenangkan kita. Fa innahum sagharu amraha. Ada yang mengatakan sahabat ni pandang biasa sangatlah makcik ni. Tak apalah, tak bagi tahu Nabi pun, orang biasa-biasa je. Rupanya luar biasa. Luar biasa. Dikenali oleh Nabi SAW. Kerana itu Nabi kita tegur perbuatan sahabat yang tersebut. Di sini juga kita boleh faham, para pelajar sekalian, sahabat tidak menangguhkan jenazah. Tak tangguh. Kita ni Allah banyak tengok kesilapan yang kita buat. Sepatutnya bila orang mati sekarang, sudah disahkan kematiannya, pihak polis membenarkan dikebumikan, cukup terbumi. Tunggu apa laginya? Ni kita tunggu esok. Oh, esok tak boleh lagi. Petang besok lah, sebab anak ni baru dapat tiket flight nak balik. Lama menunggu. Tengok makcik ni. Kalau mereka tunggu lama sampai Nabi kita sedar, maknanya sempatlah lepas asar. Tak sampai kena marah. Ini tak ada sempat. Nak tunggu Nabi bangun daripada tidur pun tak sempat. Maknanya terlalu laju dia punya mengikut arahan sahabat ni. Nabi kata segera asri'u, cepat kebumikan jenazah. Tapi kita ni lambat-lambat ke bumi. Dah lah lambat, nak boleh kebumikan jenazah tu bagai-bagai acara pula. Oh, macam-macam. Ada setengah orang nak keluar nak turun dari rumah tu, azan dulu di tangga. Awak azan sedap lah, orang tukang pikul tu berdiri tunggu. Sampai kubur nak turun pula azan. Banyak cerita. Baik.
Yang kelima, Nabi SAW menolak hujah ataupun alasan yang diberi oleh para sahabat mengatakan bahawa Nabi sedang tidur. Nabi tengah berehat, Nabi kata la. Mu'atiban, bahkan Nabi kita tegur dan cela sahabat yang tidak beritahu pada baginda. Nabi kata la taf'alu. Maknanya jangan ulangi lagi kesilapan ini. Aku tak terima alasan ini. Alasan orang tidur. Tidur tak tidur bukannya ada masalah apa, bagi tahu je lah. Rasulullah, ada orang mati. Kalau rasa tak mau ganggu Nabi, tunggu sekejap. Nabi bukannya tidur macam kita. Orang panggil tidur mati. Sampai kejut bangun, kejut tak bangun, bangun berjalan tidur pula pun ada. Budak-budak yang makan, dia bangun tutup lampu, tutup pintu, tidur balik. Nak kata apa? Cerita ini menunjukkan kepada tawaduk Nabi SAW dan sifat rahmah, ra'fah, kasih sayang, bersifat rahmat. Benarlah apa yang Allah Ta'ala gambarkan Nabi kita SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul dari diri kamu, mana dari kalangan kamu manusia. Azizun alaihi ma'anittum. Susah sangat Nabi kita ni. Kalau kamu susah, Nabi lagi susah hati. Sangat loba dia untuk keselamatan kamu dan sangat nak dia tu kamu beriman kepada Allah, bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah At-Taubah ayat 128. Isu yang keenam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kana fil maqbarah. Ada satu cerita lain pula. Nabi kita dengar orang di ke bumi, dan Nabi kita pergi ke kubur. Sama ada Nabi kita lalu tadi ataupun dia dengar dah. Nabi sudah dapat maklumat perempuan ini sudah mati. Nabi tanya, di mana makcik tu, tak nampak kerja masjid ni? Dia kata mati Rasulullah. Maka Nabi pun pergi ke Baqi'. Mana boleh taufik lah cerita tadi. Dia dapat maklumat, kemudian Nabi pergi Baqi', cari kubur yang baru tanam. Nabi tanya, siapa ini? Ini kubur makcik tu, Ummu Mihjan. Maka Nabi solat dan Nabi tegur sahabat yang tidak maklumkan peristiwa tersebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita telah solat bersama dengan para sahabat, buat saf. Kemudian Nabi kita bertakbir. Solat di atas kubur bukan solat ke arah kubur. Kena ingatlah, solat atas kubur bukan solat ke atas kubur. Yang eloknya dalam solat jenazah ni tuan-tuan, kita buat 3 saf. Contohnya kita mari 15 orang. Kita buatlah 5 orang 1 saf. Jangan pula ada seorang kat belakang, itu tak boleh. Contoh kalau kita pergi 3 orang, seorang. La. Bukan saf, dia saf ni paling kurang pun kena ada 2 orang baru jadi saf. Tidak jadi seorang. Maka tak boleh. Eloknya kita buat 3 saf. Sekurang-kurangnya. Sebab ada dalam hadis lain, tuan-tuan tengok dalam kitab Riyadhus Salihin yang Ana mengajar malam Sabtu dia, ada tentang tartib as-saf. Menarik untuk kita hayati. Jadi eloknya kita buat 3 saf kalau cukup bilangan lah. Wala takrah fi hadzal wa in kana wasal kubur. Kalau di tengah-tengah kubur pun tak ada masalah. Ada setengah ulama kata, kalau mayat tu belum dikebumikan, jangan letak tengah kubur. Kita letak di tepi pagar dulu. Bawa jenazah masuk kubur, letak dulu di tepi pagar, solat di situ, baru angkat ke tengah kubur. Jadi ada sebahagian ulama, bagus juga ni. Dia kata, al-makruh inda an yusalli ala al-janah qabla dafni wastal kubur. Syekh ni kata, indal jumhur. Amma ba'da dafniha, falah. Tapi lepas pada ke bumi, macam mana kita nak pilih tempat? Kita kena pergi dekat dia. Wallahu alam, saya kata tidaklah menjadi masalah besar. Tapi elok juga kalau kita sebelum kita bawa mayat ke tempat nak ke bumi tu, kita letak dulu di pintu masuk ni, letak sini. Siapa nak solat di sini. Kemudian angkat pergi. Kan? Satu mulahazah yang baik juga tu. Baik.
Ulama berbeza pandangan tentang tempoh. Berapa lama masa kita boleh solat di atas kubur? Berapa lama? Seorang ulama dalam kitab dia Zadul Ma'ad, dia kata, "Shalla marratan ala qabri ba'da lailah." Ada sekali Nabi kita solat selepas satu malam. Wa marratan ba'da thalas. Ada kalanya selepas 3 hari. Dan ada juga disolat selepas sebulan. Walam yuwaqqit lizalika waqtan, tidak ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda telah meletakkan bilangan hari yang dibenarkan solat di atas kubur. Tak ada bilangan hari. Nabi kata, solatlah di atas kubur sehingga sebulan. Tak ada. Ini dalam Zadul Ma'ad. Dalam kitab Subulus Salam, orang belajar di pondok kenal kitab Subulus Salam ni. Belajar kitab lain, belajar lain pun kenal juga, tapi orang pondok pun tahu kitab ni. Sebab ada belajar. Jadi dia kata apa? Wa qala as-San'ani waqil ila an yubla. Kita boleh solat jenazah di atas kubur sehingga mayat itu hancur. Habis macam mana kita nak tahu mayat hancur? Macam mana kita nak tahu? Sebab itulah timbul, ada ulama kata boleh sampai sebulan. Sebulan ni biasanya hancur lah. Ada kata, ada wakil abadan. Boleh je bila-bila masa. Selagi tak solat lagi awak atas kubur dia, boleh pergi solat. Wallahu alam, kita kata ini agak janggal lah juga dah. Berapa tahun dah mati? 10 tahun. Solat. Allahu Akbar. Kita pergi doa je lah, keluar daripada perbincangan ulama tadi. Jadi ada ulama kata setakat 3 hari. Ada kata setakat sebulan, ada kata sampai hancur. Jadi kita nak tahu hancur tu bila? Boleh agak lah tanya penggali kubur. Ana waktu di Mekah dulu, waktu di Madinah, saya bila masuk dalam perkuburan Baqi' ke, kita pergi ke Ma'la di Mekah, kalau jumpa dengan petugas-petugas ni, orang yang duk gali kubur, saya tanya dia, berapa lama membuka balik kubur orang ni? Kubur di Mekah ni dia buka balik, tuan-tuan. Oh, kalau tidak penuh lama dah. Hari-hari masuk jenazah musim haji sampai 40 orang. Macam mana tak penuh? Kan mudah. Berapa tempoh kamu buka balik? Dia kata dalam sekitar 2 tahun lebih gitulah. Dia buka balik. Mana buka balik tu kalau ada tuan dalam tu, dia tanda. Kubur ni tak boleh buka, ada tuan. Mana tak hancur mayat. Kalau tinggal apa, tak ada benda apa dah, dia tak tepi tulang, nanti masuk orang lain pula situ. Sebab itulah timbul soalan jasad, azab kubur ni dengan roh ke dengan jasad? Jasad hancur dah. Kalau jasad tak hancur, kita pergi letak orang lain kat tu, naya dia. Lapangnya, na'uzubillah. Malaikat nak pukul kawan tu, kena tulang kawan tu sakit. Benda-benda gaib ni jaksa duduk fikir banyak lah. Kita dengar apa yang disebut dalam wahyu. Kalau kata azab kubur tu dengan roh. Atau ada kata dengan bodinya sekali. Wallahu alam. Kita tak berani masuk dalam perkara gaib kecuali melalui jalan wahyu. Ya, ada riwayat daripada Nabi, bolehlah kita diceritakan. Baiklah. Maknanya tempoh tadi ada kata sebulan, ada kata bila-bila lah tak salat. Sebab tu anak kata bagi kita musim ni, musim PKP ni, kalau sekiranya kita nak pergi solat jenazah tak boleh, nak meretah negeri tak boleh, kita tangguhlah dulu. Tangguh dulu, bila kita balik kampung nanti, minta keluarga tunjuk mana kubur sahabat kita yang meninggal zaman tadi. Sini. Solat atas kubur dia, boleh. Ataupun musim ni, kita ada di kampung tapi nak pergi kubur tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab COVID. Orang nak ke bumi ni kena pakai PPE lah, kena pakai macam-macam dia punya uniform. Jadi kita bila lepas jenazah di kebumi semua, orang dah balik dah, tutup semua ni, bolehlah kita pergi besok ke. Boleh solat atas kubur, selesailah masalah kita insya-Allah. Baik, yang ke-8, ikhtalafal ulama. Ulama juga berbeza pandangan tentang solat jenazah secara ghaib. Kita ada 2 pilihan, option baru pula. Tadi kita tunggu sampai PKP habis, kita pergi solat atas kubur. Yang ni kita tak tunggu apa-apa dah. Kita pastikan jenazah telah disolatkan di kampung dia, telah masuk dalam kubur, kita pun salat ghaib di tempat kita. Boleh ke tak boleh? Faminhum man lam yujawwizhu.
Ada ulama seperti Imam Abu Hanifah, Malik kata tak boleh. Tak ada. Wa ajazahu Syafi'i wa Ahmad. Alhamdulillah. Imam Syafi'i, yang mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dan jumhurus salaf, majoriti ulama salaf, sehingga kan Ibnu Hazm ni seorang tokoh ulama yang berpegang dengan yang zahirnya, dia kata apa? Lam ya'ti an ahadi minas sabah man'au. Aku tak dapat maklumat sahih daripada sahabat melarang solat jenazah secara gaib. Maka kesimpulannya boleh. Wastadallu bi salatihi sallallahu alaihi wasallam ala Najashi. Mereka berdalil kepada Nabi kita salat jenazah gaib ke atas Najashi, Raja Habasyah As-Humah yang mati di Habasyah. Nabi kita iklan solat di Madinah pada hari yang sama. Mukjizat, wahyu Allah Ta'ala sampai kepada Nabi melalui wahyu. Walaupun tak ada telefon, tak ada SMS, WhatsApp belum ada, tapi WhatsApp dia tu dengan cara wahyu daripada Allah bahawa Najasyi mati hari ni. Maka Nabi kita keluar solat bersama dengan para sahabat, solat jenazah gaib ke atas Najasyi. Kama warada fi sahihaini, berita maklumat ini telah dikeluar oleh Bukhari, Muslim dan Sahih. Jadi mari seorang ulama hadis, Al-Khattabi rahimahullah, dia bawa satu pandangan yang sederhana. Dia kata apa? Wahwa yusalla 'alal muslim imma bi ardin lam yusalla 'alaihi fiha. Tadi mazhab Syafi'i boleh terus ya. Tak kira orang solat dah, kalau tak solat lagi ke tempat dia, yang pentingnya kita solat dibenarkan. Hanafi kata tak ada solat jenazah gaib. Ada ulama kata ambil jalan tengah. Sekiranya orang tu mati di negara kafir, tak ada orang solat pada atas dia, maka bolehlah kita solat jenazah gaib di tempat kita. Ganti dari sana. Wallahu a'lam, kita kata ada 3 pandangan. Jadi yang senangnya kita ambil pandangan yang kedua tadilah, pandangan yang mengatakan jumhurus salah kata boleh kita lakukan solat jenazah gaib. Alhamdulillah. Baik, kita nak solat atas jenazah siapa? Siapa ke orang yang boleh kita solatkan jenazah dia? Siapa ke orang yang kita boleh solat jenazah dia? Jawab dia, yusalla ala kulli man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, wa in kana asiyan, walaupun dia tu derhaka, ahli maksiat, tapi oleh kerana dia panggil ahlul qiblah. Dalam bahasa kita akidah, dia panggil ahlul qiblah, maknanya orang yang mengaku la ilaha illallah, dia mengaku kiblat dia kepada Kaabah. Maknanya orang ni kita kena solatlah atas dia, walaupun dia tu kaki ni. Cuma panjanglah cerita. Dan juga kanak-kanak yang dilahirkan tu dah bersuara. Dia keluar daripada perut mak dia, wah, bunyi. Lepas tu senyap mati, kena solat. Karena hadis yang diriwayatkan oleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, watiflu yusalla alaihi. Kanak-kanak juga disolatkan ke atasnya. Wa yusalla ala suq. Dan kita boleh juga solat ke atas bayi yang gugur. Sekiranya bayi tadi telah pun melepasi umur dia 4 bulan dalam perut. Lepas 4 bulan bolehlah kita solatkan, kita kafan dia. Tapi kalau belum pada tu tak payah solat. Kita nak basuh-basuhlah, basuh mandi, bungkus, kita dikubur. Baik. Alhamdulillah. Untuk kanak-kanak kita doakan untuk keselamatan 2 ibu bapa dia. Kita doakan ibu bapa dia dapat syafaat pada hari kiamat nanti, insya-Allah. Baik. Tak boleh sekali-kali solat ke atas jenazah orang kafir. Tak boleh. Walaupun anak beranak sendiri, walaupun bapa mertua dia, adik-beradik dia yang tidak Islam, la yustaghfar. Tidak boleh diminta ampun bagi mereka kerana dia tidak Islam. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi, la tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan solat ke atas orang tu yang mati selama-lamanya, tak boleh. Tak boleh solat ke atas orang yang bukan Islam. Tak kira lah. Allah, hari ni kita keliru. Kalau ada orang mati, pergi ikut ajaran sesat. Macam mana?
Itu kita serah ke majlis agama yang putuskan. Awak jangan campur-campur. Kita ni kadang-kadang berani lebih. Orang panggil rempuh masuk dalam perkara yang bukan bidang kita. Itu masalah. Bila ada orang mati kat pakat dia bagi logo halal, logo syurga. Oh, ni ahli syurga, anak syurga, wanita syurga, bidadari syurga. Kita tak boleh masuk campur dalam perkara gaib yang Allah yang mengetahui. Tak boleh, jangan campur kita. Ataupun kita pergi masuk neraka orang, jangan juga. Jangan sesak tu, neraka hangit lah. Habis, kalau kumpulan ni mati, kita serahkan majlis fatwa yang putuskan. Kita boleh solat ke, tak boleh solat. Asal bagi kitanya ahlul qiblah, orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, maka kita boleh solat ke atas jenazah dia. Kecuali telah disahkan bahawa puak ni murtad dengan perbuatan setelah diiqamatil hujjah. Jadi pihak pejabat agama, qadi menjatuhkan hukuman orang yang murtad, maka ketika itu tak boleh lagi kita solat ke atas dia. Kalau tidak, solatlah. Sebagai orang yang beriman, kita kena solat. Tak boleh kita bermudah-mudah. Satu lagi perbincangan yang terakhir lah para jemaah sekalian. Yang kedua, yajuzu lil mar'ati an tusalli 'ala al-janazah jama'atan aw munfaridah. Dia dengar ni, muslimat. Oleh kerana tajuk kita malam ni lebih kepada muslimat. Yang mati pun seorang muslimah, sahabiyah. Jadi ana duk perhati tengok, sebahagian daripada wanita ni dia tak solat jenazah. Ada lagi kitab yang kata harus bagi mana-mana wanita solat ke atas jenazah, yang tak kira jenazah ayah dia ke, suami dia ke, anak dia ke, orang mana-mana saja muslimin yang mati, boleh dia solat. Contohnya kita pergi masjid. Masjid, tiba-tiba imam kata, tuan-tuan dan puan-puan, ada jenazah ni, lepas solat ni. Kita nak solat. Jadi puan-puan yang ada di dalam masjid boleh ikut sekali. Sebab tu dia guna mikrofon, guna mic, kan, dengar kat dalam, boleh solat. Ataupun di rumah. Solat, kita dah maklumkan kepada masyarakat bahawa kita akan solat jenazah di rumah dulu. Kemudian baru diusung ke masjid. Waktu di rumah tu, isteri dia, anak dia, siapa-siapa yang ada muslimat di sini, ambil wuduk juga, siap-siap. Kita solat di ruang belakang. Contohnya rumah ni ada di ruang mayat di ruang tamu. Kita duduk di sebelah tu, bilik yang belakang, ataupun di belakang orang kalau rumah besar. Ataupun rumah sempit, duduk dalam bilik tu. Solat jenazah. Jarang saya tengok wanita solat jenazah, lebih-lebih lagi di rumah. Kita hidupkan budaya solat jenazah ini kepada muslimat. Sebab apa? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia minta talabat an yudkhilu Jusman bin Sa'ad bin Abi Waqqas al-masjid. Jadi rumah Aisyah kan tepi masjid. Jadi dia minta, biasa orang solat di luar masjid, dia panggil musalla janazah, ada satu tempat khas. Sekarang ni daerah Masjid Madinah ni, Masjid Mekah, semuanya solat dalam masjid. Sebab payah, susah kita nak solat di luar masjid. Jadi solat dalam masjid. Jadi Aisyah kata, minta orang masuk jenazah di dalam masjid sebab dia nak solat. Ini yang satu daripada. Satu riwayat dalam Muslim ni. Arsala azwajun Nabi an yumiru bi jenazah fil masjid. Isteri Nabi bila ada orang mati, dia minta suruh sahabat-sahabat ni buat lalu jenazah tu ke masjid sebab dia duduk situ. Dia solat atas. Letak jenazah, dia orang solat. Wantazara Umar bin Al-Khattab zaujahu Ummu Abdillah hatta salat. Sayyidina Umar aja punah. Dia solat jenazah sini, isteri dia mari. Dia tunggu kawan tu mari, solat di belakang. Maknanya, alhamdulillah, budaya masyarakat Islam ni, daripada zaman Nabi di kalangan sahabiat juga telah solat jenazah. Jadi saya nak membudayakan juga puan-puan yang ada di kampung di mana ni, bila berlaku kematian, kita solat jenazah di rumah kita lah. Tak perlulah puan-puan tersengih-sengih juga. Nak gimana tu? Satu van bawa muslimat mana solat jenazah pulan? Lah. Maksud sayanya, kalau kita ada di masjid, kebetulan solat jenazah itu di masjid, kita solatlah sekali dengan imam. Ataupun solat jenazah di rumah, puan-puan berada di situ, maka solatlah jenazah. Jadi hidupkan budaya ini supaya kita dapat pahala yang banyak. Kita dah dengarkan hadis Ibnu Umar baru ni, solat jenazah boleh 1 qiraat, ikut kubur 2 qiraat. Jadi orang wanita tidak digalakkan pergi ke kubur,
Lebih-lebih lagi, isteri balu si mati. Jangan pergi ke kubur. Awak sudah berihdad, berkabung, tak boleh lagi keluar dari rumah. Anak-anak perempuan, jangan pergi kubur. Cukuplah kita hantar di tangga. Suruh anak laki-laki je pergi kubur. Ni tidak ni anak perempuan kadang-kadang mari. Allahu Akbar. Dah lah pakai yang pelik-pelik. Wangi pula perfume macam nak pergi kau nak mesyuarat dengan siapa, dengan pejabat. Hei, pergi jenguk dalam lubang kubur tu macam nak masuk kubur dia ni. Allah, orang nak gali kubur pun bimbang, takut tersangkut di apa ni, masjid ni. Pergi duk ambil gambar. Kubur saya ni alhamdulillah kita bagi maklumat. Kalaulah datang juga muslimat duduk di luar. Jangan masuk dalam kawasan kubur di saat kita membumikan jenazah. Tuan-tuan ambil perhatianlah. Solat di rumah, lepas daripada itu cukuplah hubungan kita di situ. Selesai nanti orang kebumi jenazah semua tak ada orang, kalau nak pergi ziarah kubur pergilah, tidak jadi masalah. Kan? Bagi isteri mati, tunggu arba'ata ashhurin wa tunggu 4 bulan 10 hari nanti baru pergi ziarah. Oh, naik rumput lah ustaz. Tak apalah. Naik rumput ke naik apa ke, kamu baru sudah kuarantin. Kita patutnya kalau kita tak dengar kata sangat dah, kita kena buat macam COVID juga. Wanita yang berihdad ni pakai gelang pin juga. Jangan keluar rumah 4 bulan 10 hari. Baru senang. Baru orang kata, oh dia ni kematian suami ni. Oh dia kata ustaz jangan kasar macam tu. Dah tak dengar kata ni, tak dengar. Ada saja soalan-soalan mari. Ustaz, saya tak selesa lah duduk sini. Saya nak balik duduk rumah anak lah macam-macam. Kita kata sabarlah. Pernah di zaman Nabi sahabat dulu, dia mari tanya Nabi nak pakai celak mata lah apa. Waktu ihdat Nabi kata mu ni sabar kak. Orang perempuan zaman jahiliah harus tahun duduk dengan sampah, dengan macam-macam kotoran. Selepas tahun suami mati barulah dilepas. Allah Ta'ala kurangkan kamu 4 bulan 10 hari, itu pun boleh mandi, boleh makan, boleh semua. Tak bolehnya berhias, tak bolehnya keluar rumah. Bas. Sikit dah tinggal kepada kita, masih lagi tak berpuas hati, masih lagi duk attack sana sini. Kita kata sabarlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pahala yang besar kepada kita. Selesailah kita. Para pelajar sekalian, insya-Allah hikayat yang ke-98 kita akan tengok pula apa cerita hikayat yang lain di kuburan nanti, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.